Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya Nurin Fakihah binti Saimi C20A1320 dan ahli kumpulan akan membuat pembentangan mengenai e-portfolio kami yang berkenaan batik. Sebelum meneruskan pembentangan ini, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan. Ahli yang pertama ialah Siti Sarah binti Rostar Mizi C20A1461. Ahli kedua Nur Alia binti Muhammad Asli C20A1211. Ahli yang ketiga Putri Nur Atira binti Yazid C20A1394 dan ahli yang kelima ialah Farah Nuhana binti Surahimi C20A0973. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan memberi kepada Farah untuk membentangkan halaman utama. Persilakan. Baiklah, di bahagian utama, secara umumnya terdapat header dan footer. Pada bahagian header, terdapat 5 butang laman yang memudahkan pergerakan dari laman ke laman. Kami juga memilih tema minimalis dan warna yang terang untuk menampakkan kontra, warna video dan e-portfolio kami. Selain itu, kami menekankan penggunaan tulisan ataupun font sans serif agar nampak lebih moden dan menarik untuk dibaca. Sebagai contoh, pada bahagian pengenalan kami di sini. Kami juga mempunyai logo kami yang tersendiri yang dipanggil sebagai batik yang menggunakan gambar vektor. Selanjutnya untuk bahagian video, kami meletakkan video di bahagian halaman utama sebagai tumpuan utama. Di sini kami sediakan dua pilihan untuk pengguna melihat video, iaitu terus melalui e-portfolio ataupun melalui link YouTube dengan menekan simbol butang YouTube di bawah video ini. Maka dengan itu, kami akan persembahkan video batik kami. Meskipun batik ini telah wujud sekian lamanya, adakah kita sebagai generasi muda harus menjaga batik ini selama damai? Kita sebagai generasi muda mempunyai tanggungjawab bersama bagi mengekalkan warisan ini. Tanpa membuang masa, kita akan masuk ke surat yang pertama. Sebelum kita terjun untuk mengetahui apa itu batik, kita pergi ke negeri dahulu asal sebatik itu dan bagaimana ia bertampak. Seni batik ini sudah wujud sejak awal tahun ke-7 hingga 8 Masihi lagi dan menjadi warisan lampau sebahagian daripada budaya dunia seperti Mesir, China, India dan sebagainya. Sejarah perkembangan batik di Malaysia ini bermula pada abad ke-15 Masihi semasa pemerintahan para Mesuara di Melaka. Batik Malaysia pertama kali dicipta oleh Haji Chesu bin Ishaq bermula di Kota Baharu, Kelantan pada tahun 1914. Beliau telah mempelajari teknik batik di Kepulauan Jawa dan menamakan batik ini sebagai kain Korean atau kain pelangi sekitar awal tahun 1920-an hingga selepas Perang Dunia Kedua. Perusahaan batik semakin pesat dan menjadi industri penting di Kelantan dan Terengganu. Hai, Assalamualaikum. Batik Malaysia ciri yang tersendiri iaitu warna yang terang dan eksklusif serta motif ambil batik. Setiap wilayah batik ada ciptaan individu serta eksklusif dan setiap hasilan memakai kesamaan yang unik. Ramai yang tak tahu, batik ini juga ada cara penjagaan yang betul agar tetap lama dan tidak mudah rosak. Kain batik tidak boleh direndam terlalu lama semasa membasuh dan tidak boleh didedahkan kepada cahaya matahari yang terlalu terik. Oleh itu, harganya yang tinggi kerana kain dan bahan warnanya yang mahal seperti corak yang berbeza. Kemasan dan kesukaan batik dapat dinilai mulai garisan ini yang kelas dan tidak putus-putus manakala aliran corak yang seimbang dan harmoni. Corak dan warna motif bersesuaian dengan warna tanah.
korang dah tahu kan apa tu ciri-ciri batik? Okay, macam yang Farah sebutkan tadi, batik ni tak terhad pada batik tari je. Jadi saya fokuskan kepada 4 jenis batik yang terdapat di Malaysia. Mari kita jadi satu persatu. Batik blok merupakan batik yang mempunyai corak kumpulan yang sama yang diterap daripada blok kayu atau tumbuhan yang telah diukir. Batik yang kedua ialah batik tulis. Batik yang dilukis menggunakan canting dan telah digunakan oleh Chua Tia Teng, batik screen atau batik stencil. Teknik batik screen tidak menggunakan lilin dan hanya menggunakan teknik cetak sutera saring. Batik tu kita jadi korang tak tahu kan apa ni, korang mesti tak perasan dia tak baca untuk adik corak ni. Dia dari yang motif parah, motif parah ni dari tumbuh-tumbuhan seperti pucuk rebus, bunga tunangan, cempaka dan lain-lain. Motif ni pula selalu korang boleh tengok dekat gelar jari sini. Ialah motif fauna namanya. Motif ni dengan silakan mengikuti korang yang bersumberkan haiwan, rambut, darat dan budaya. Korang mesti tidak pakai baju luar ataupun kan? Biasanya korang tak boleh bulan ambil 5 hari. Ini namanya motif jeret. Motif ini jenis diubah dari pelbagai variasi seperti perbulangan motif yang melibatkan bentuk-bentuk bulat, segitiga, segi tepat dan lain-lain. Inilah motif terakhir yang paling popular kat Malaysia. Biasanya konsep corak ni diaplikasikan untuk berbagai keperluan seperti pakaian, perhiasan, aksesori hingga lukisan. Yang perlu kita buat untuk kekangkan warisan batik ini. Usaha yang boleh diambil yang pertama, kerajaan memainkan peranan penting untuk mentambahkan batik di negara kita dan juga di seluruh dunia. Pada tahun 2003, kerajaan telah membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk mempromosikan industri ini. Yang kedua pula, kerana pengusaha batik itu sendiri. Pengusaha perlu berani menanam modal demi menjalankan perniagaan mereka dan belanja baru. Pengusaha juga boleh mengadakan kesepakatan dan kerjasama dalam kalangan pengusaha batik dan aliansi kerajaan dengan mewujudkan institusi lapisan batik. Yang ketiga, penelitian dan pembangunan R&D seharusnya dilaksanakan. IPTN dan IPTS boleh memperkenalkan atau menawarkan mata pelajaran seni kebudayaan batik kepada para pelajar institusi tersebut. IPTN dan IPTS juga boleh mengadakan program spesialisasi batik dan pameran batik bertujuan untuk melahirkan fungsi batik yang kualitatif dan lebih kecil. Apa yang kita lakukan adalah menyokong dan membentuk produk-produk berasaskan batik yang akan batik ini dapat diteruskan. Maka dengan itu berakhirlah sidang video tampil ini. Melayu, taman, dan kawasan Warisan Melayu, jangan gunakan menjadi kebiasaan itu. Semoga video ini banyak memberi manfaat, pelajaran dan faedah buat kita semua sebagai generasi muda. Sehingga ketemu lagi. Itu sahaja untuk halaman utama. Seterusnya kita akan ke laman yang kedua iaitu multimedia. Seterusnya bagi halaman multimedia, seperti yang dinyatakan di web ini, kami menceritakan serba sedikit mengenai multimedia secara ringkas. Di bahagian bawah ini, iaitu terdapat ciri-ciri multimedia. Kami menggunakan slide untuk memudahkan pengguna web membaca dengan teliti dan mudah faham apa yang disampaikan. Okey, terdapat 5 ciri-ciri multimedia di dalam slide ini. Dan apa yang menarik mengenai slide ini ialah ia bergerak secara auto, iaitu animasi serta contoh gambar yang diberikan setiap ciri-ciri berikut juga menarik dan kreatif. Seterusnya masuk ke halaman yang ketiga iaitu e-portfolio. Portfolio. Laman ini menerangkan beberapa kriteria dalam pembinaan laman web e-portfolio kami. Yang pertama ialah peta laman. Sitemap sangat penting dalam membina website dan ia berfungsi untuk melakar rangka website e-portfolio kami. Yang kedua, papan cerita laman web ataupun storyboard. Website e-portfolio memberi gambaran awal dalam mereka bentuk awal dalam bentuk gambar sebelum pembinaan website. Yang ketiga ialah benchmark. Benchmark ini dipilih menjadi contoh rujukan laman web terutama dalam penggunaan ruang dan warna. Yang lebih menarik, persembahan setiap grafik gambar ini ada secara automatik dan manual. Sekian sahaja daripada saya. Berbalik kepada page keempat, iaitu batik. Okey, pada halaman 4, saya akan menerangkan
batik. Di dalam halaman ini terdapat tajuk besar iaitu apa itu batik. Tajuk ini berdasarkan daripada video kami. Kami meringkaskan dengan membahagi kepada 4 kotak berdasarkan elemen-elemen batik itu, iaitu sejarah batik, ciri batik, jenis batik dan motif batik. Di dalam kotak ini terdiri daripada tajuk setiap elemen, maksud elemen yang diberikan secara ringkas, dan serta terdapat gambar yang gambar bagi elemen bagi memudahkan pengguna untuk memahami dan menarik perhatian pengguna untuk menggambarkan apa elemen itu sendiri. Seterusnya saya akan beri kepada tentang kami, halaman kelima. Bagi halaman 5 iaitu tentang kami mempamerkan biodata ahli kumpulan kami yang terdiri daripada nama, jawatan, gambar dan sebagainya. Pengguna dapat mengenali kami lebih lanjut dengan adanya biodata ini. Kami juga mendengarkan latar belakang dan harapan kami secara ringkas tentang folio ini. Sekian sahaja daripada saya. Berakhirlah sudah pembintangan dari kami. Sekian sahaja sedikit sebanyak penerangan mengenai e-portfolio berkaitan batik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.